Okey, nampaknya macam semua orang dah siap homework dan macam tak ada masalah lah. Setakat ini saya dapat tahulah feedback daripada WhatsApp, semua tak ada masalah, semua dapat jawapan yang betul. Mungkin saya hanya review sajalah dia punya jawapan. Hopefully semua orang pun dah check jawapan belakang tu. Hopefully semuanya okey. Alright, kita tengok dulu soalan soalan 3 ni. Okey, saya tak mau baca soalan dia. Dia kata apa? Suruh kenal pasti kekangan yang terdapat dalam matahari di atas. Kekangan dia apa? Luas tanah. Saya buat kat sini. Luas tanah. Luas tanah dia iaitu 80 hektar. 80 hektar. Dan yang kedua, bilangan pekerja. Bilangan pekerja. Dia kata 360 orang. Ramai ni. Ni Bangladesh kot. Tak bagi Indon. Okay. Bilangan pekerja 360 orang. Dan modal. Modal dia kata sekurang-kurangnya. Modal paling kurang. Sekurang-kurangnya lah. Sekurang-kurangnya RM24,000. Itu dia punya kegangan. Modal matematik pula B. Kita tengok luas tanah 80 hektar dia kata. Luas tanah maknanya X hektar untuk pisang, Y hektar untuk betik. Jadi X tambah Y kurang atau sama dengan 80. Itu yang pertama. Kemudian bilangan pekerja 360. Maknanya dia boleh guna apa lagi tadi? 3 orang pekerja. Pokok pisang disediakan oleh 3 orang pekerja. Pokok pisang disediakan oleh 3 orang pekerja. Manakala 6 orang pekerja pula untuk menjadi setiap hektar pokok betik. Jadi setiap hektar pisang 3 orang, setiap hektar betik 6 orang. Maknanya 3X tambah 6Y lah. 3X tambah 6Y. Itu tak boleh lebih daripada 360. Kalau kurang tak mengapa, lebih tak boleh. Kalau lebih, tauqir dia terpaksa kerja sama, jadi 361 orang. Jadi tak boleh lah. Dan yang terakhir sekali, perbelanjaan dia. Dia kata perbelanjaan dia RM800 untuk sehektar pokok pisang. Okay? Pokok pisang RM800. Dan pokok betik pula RM300. Jadi dia punya ketaksamaan dia adalah 800X. Tambah 300Y. Dan dia kata modalnya sekurang-kurangnya. Maknanya lebih daripada ataupun sama 24,000. Jadi macam ni lah. Okay. Jadi dia ada soalan C. Dia suruh wakilkan setiap yang matematik itu secara grafik. Okay, saya lukis secara cincai dululah. Sebab saya nak move cepat-cepat juga ni. Yang mulanya iaitu X tambah Y sama dengan 80. X tambah Y, mana kita sinilah, sini 80 ni X, Y. Tapi dia nak kawasan dia nak kurang atau sama dengan 80. Kurang atau sama 80 nya maksudnya bawah lah. Saya guna highlighter lah. Highlighter. Bahasan bawah. Nak uji senang je. Kita ambil asalan 0,0. Tengok 0 tambah 0 memang kurang dari 80. Jadi memang betul lah kurang bawah tu. So saya anggap semua orang dapat jawapan yang betul. Graf ni ketaksamaan yang sama. Saya teruskan. Kalau ada masalah bagi tahu saya. Okay, so ini ialah X tambah Y kurang atau sama 80. Yang kedua, 3X tambah 6Y tu. 3X tambah 6Y 360. Jadi macam ni lah. Persamaan dia kat sini berapa? 20. Sebab ini sekejap sebab dia kata apa? Sebab 3X tambah 6Y lebih dari 360. Jadi kita bahagi dengan 3, dia jadi X tambah 2Y. X tambah 2Y
sama dengan 120. Kita bagi dengan 3 lah. Okey, jadi 120. Kita ada 20 sini, ada 60 sini kot artinya. Okey, saya ikut saya punya diagram saja. Betul tak? Kosong. Kalau X sama kosong, jadi Y 60, betul. Jadi Y sama kosong, X sama 120. Sorry, 120 kat sini. Okey, bukan 20, tapi 120. Okey, so kawasan dia ialah kawasan Bloric bahagian atas ni. Bahagian atas ke? Bahagian bawah, sorry. Bahagian bawah. Bahagian bawah juga. Sebab dia kata kurang daripada kita boleh test pada asalan iaitu 00. Mesti bahagian bawah punya. Jadi itu ialah X tambah 2Y. Okay, kurang atau lebih 120. Okay, ini simplify. Simplify macam ni. Ini pun kena simplify juga ni. Ini simplify buang bagi dengan 100 jadi 8X tambah 3Y. Lebih atau sama dengan 240. Okay, so X, Y, ini X, ini Y juga. Kita lukis garisan. Sekejap. Kalau ada saya buat mistake, tolong betulkan saya tau. Okay. 20 betul ke? Macam tak betul je. Sekejap. Betul. Okay. Betul. Ini pula, kalau X bersama 0, 3Y. Makna X bersama 0 maknanya Y bersama dengan 80. So, 80 sini. Kalau Y 0, 240 bagi 8, jadi 30. Jadi 30 di sini. Jadi, macam itulah lebih kurang. Dan dia nak lebih daripada 240. Bermakna kawasan dia ialah di atas sini. Okey, ada masalah sini tak? Tak ada isu. Semua okey Alright. Okey cikgu. Okay. Saya nak cepat je ni. Sebab hari ni, saya rasa hari ni kita habis kelas. Topik bab ni kita boleh habiskan. Ya ini saya dah ada jawapan ni pula kat sini. Sekejap. Sini. Salah soalan. Alright. Soalan nombor 4. Soalan nombor 4 ni okey, dia suruh lukis lah. Okey, dia suruh lukis dan okey, satu link saya lupa nak copy di sini. Sekejap saya nak buka satu slide lain sekejap. Saya lupa nak buat satu link. Mana dia? Ni dia. Tak di sini. Alright. Kita buka ni. Okay, nanti korang pun boleh tengok juga kepada link ni Boleh tengok sekali pada saya punya Desmos. Okay, ini graf dia. Saya tutup dulu yang ni. Ini graf dia yang sama macam dalam soalan nombor 4 tu. Kawasan Bloric ni, dia ada banyak kawasan Bloric sini. Tapi kita tengok kepada kawasan yang bertindan kat sini. Okay, ikut arrow saya tu. Ikut arrow saya tu. Kemudian dia suruh lukis X bersamaan 2Y. Okay, jadi lebih kurang macam inilah. Saya boleh slide garisan ni. Dan soalan yang terakhir dia nak nilai maksimum dan nilai minimum. Okay, nilai maksimum dan minimum. Aminah. Dalam soalan Q diminta untuk kita letakkan garisan ni pada setiap bucu. Okay, ini bucu yang pertama iaitu nilai minimum. Boleh nampak kot hopefully. Ini bucu yang kedua. Tapi ini bucu yang intermediate. Dan yang nilai maksimumnya berada di situ. Bucu yang ketiga. Alright. Jadi koordinat ialah untuk maksimum ialah 0.30. Untuk titik minimum pula ialah alamak, sekejap. Saya punya mouse ni ada masalah. Okey, iaitu 10.5. Bermakna
Untuk soalan nombor 1. Untuk soalan nombor 1, titik maksimum. Titik maksimum iaitu 0.30. Jadi kita gantikan saja X bersamaan 0, Y bersamaan dengan 30. Masukkan balik dalam persamaan ini. Jadi 0 tambah 2 darab 30 iaitu bersamaan dengan 60. Jadi 60 adalah nilai maksimum. Nombor 2 lah nilai minimum. Jadi kita kena tengok titik minimum. Titik minimum tadi berapa? Titik minimum tadi ialah 10.5. Titik minimum ialah 10.5. Jadi kita gantikan X bersama dengan 10, Y bersama dengan 5. Jadi 10 tambah 2 darab 5 iaitu 10 tambah 10 iaitu 20. Okey, jadi semua orang dapat jawapan yang sama Dapat cikgu. Dapat cikgu. Okey, good. Okey, in that case saya move kepada contoh 5. Okey, ini contoh yang terakhir sekali. Kemudian kita bukan contoh terakhir, kita ada contoh 5 dan contoh 6. Lepas tu kita ada latihan yang terakhir, latihan kendari yang terakhir. Kemudian habislah topik ni. Habislah chapter nombor 7 ni. Alright. Okey, mari kita tengok ini pula. Soalan untuk topik pengatur caraan linear ni memang selalunya panjang-panjang. Dia cerita macam karangan BM lah, 150 perkataan macam tu. Jadi bacalah, bagi faham betul-betul. Jadi untuk soalan ni, seorang peniaga ingin menghasilkan X jambak bunga ros. Jadi kita kena ingat lah. Saya selalunya suka tulis nota sebab saya takut saya tersilap. So X ni bilangan jambak bunga ros. Bunga ros. Saya takut silap X dengan Y. Y pula adalah jambak bunga anggerik. Y bilangan jambak bunga anggerik. Alright, save sekarang ni. Alright. Masa yang diambil olehnya untuk menghasilkan sejambak bunga ros dan bunga anggerik masing-masing adalah 20 minit dan 30 minit. Okey. Bunga ros diambil 20 minit. Bubuhlah, ringkaskan Dan bunga anggerik 30 minit. Buatlah satu ringkasan macam ni supaya kita tak terkapai-kapai tengok balik soalan nanti. Susah nanti sebab ayat dia panjang. Proses menghasilkan kedua jambak bunga tersebut mestilah berdasarkan kekangan berikutnya. Dia ada 2 kekangan. Bilangan jambak bunga anggerik mestilah tidak lebih daripada 2 kali bilangan jambak ros. Okey, nampak kat sini je kita boleh terus buat soalan A lah. Sebab soalan A dia kata tulis model matematik yang melibatkan sistem ketak sama linear bagi mewakili kekangan 1 dan 2. Jadi siap-siap kita tulislah. Bilangan jambak bunga anggerik mestilah tidak lebih. Anggerik apa dia? Anggerik adalah Y. Mestilah tidak lebih. Tidak lebih maksudnya kurang lah. Kurang atau sama. Kalau sama tak apa. Dia kata jangan lebih je. Mesti tidak lebih daripada 2 kali jambak bunga ros, iaitu 2x. 2 kali bilangan jambak bunga ros. Jadi 2x lah. Y kurang atau lebih 2x. Okey, siapa boleh faham di sini? Atau ada siapa yang tak faham? Faham cikgu. Okey, Amar faham. Sekejap je saya nak memahamkan. Okey, tak apa. Just bagus tu. Hanya bagi tahu betul-betul lah. Kalau tak faham bagi tahu tak faham. Nak masa kata beritahu nak masa. Jadi saya bagikan sedikit masa. Faham cikgu. Ulia faham. Okey cikgu. Okey, Magak pun okey. Alright, good. Sebab itulah penting kita bubuh summary kat sini. Kita tahu okey, bunga anggerik, bunga ros X, bunga anggerik Y. Kita baca je betul-betul dia punya kekangan dia. Dia ingat bilangan jambak bunga anggerik dengan 2 kali bilangan jambak bunga ros. Dan dia mesti tidak lebih. Tidak lebih maksudnya kurang daripada. Itulah. Alright, next. Kekangan yang kedua. Bilangan jambak bunga anggerik mestilah sekurang-kurangnya. Bilangan jambak juga ni. Bunga anggerik lagi. Y.
Bunga anggerik Y mestilah sekurang-kurangnya 1/4 daripada bilangan jambak bunga ros. 1/4 ataupun X/4. Tapi dia kata mestilah sekurang-kurangnya. Sekurang-kurangnya maknanya kena lebih lah. Lebih atau sama. Sama is allowed. Sama boleh. Sama dengan X/4 boleh. Ataupun lebih daripada tu. Jadi inilah dia punya ketaksamaan yang kedua. So settle kita soalan A. A sudah siap. Okey, macam mana tu? Semua faham? Faham cikgu? Okey, Megat faham dah. Faham cikgu. Olia okey. So Amar okey pun okey lah tu insya-Allah. Kalau tak okey bagi tahu saya tau. Faham cikgu. Saya stop sini. Okey Amar, thank you. Alright, next. A sudah settle. B pula. Kekangan ketiga. Yang ni payah sikit. Kekangan ketiga diwakili oleh rantau berwarna merah jambu yang mewakili masa penyediaan kedua-dua jambak bunga seperti yang ditunjuk dalam rajah sebelah. Gambar rajah sebelah ni, graf ni. Okey. Tuliskan kekangan tersebut dalam perkataan. Tulis dalam bentuk perkataan. Ini kena tengok balik lah. Tengok di sini, yang penting kita tengok di mana dia memintas Y. Y ni anggerik. Bunga anggerik. X pula ialah bunga ros. Dan pintasan dia 60 dan 40 di situ. Jadi kita kena... mungkin mudah sekali kalau kita nak cari dia punya persamaan dia. Ataupun dia punya ketaksamaan dia. Garisan ni apa dia? Garisan tu mewakili apa dia? Ada 60. Bermakna X 3 sekejap saya pun kena fikir sekejap. Macam mana kita nak cari ni? Kita kena cari dia punya kecerunan. Dia punya nilai kecerunan dia. Kat sini it's not the nice place to write. Kata dia M di sini. Kecerunan dia ialah titik ini ialah 40 kosong. Titik ini pula ialah 060. So dia punya kecerunan dia ialah 60 tolak kosong dan 0 tolak 40 iaitu negatif 60/40 atau 6/4 ataupun negatif 3/2. Ini dia punya kecerunan dia. Okay, now nak cari pula dia punya persamaan. Persamaan dia kita ambil persamaan garis lurus dulu ya. Kita ambil inilah sekejap. Kita ambil titik ini iaitu Y tolak 60 per X tolak 0 bersamaan negatif 3/2. Bermakna sekejap saya ingat saya kena buat satu lagi inilah. Satu lagi page sebab kawasan tu dah penuh. Okay, saya bubuh kat sinilah. Mana dia? Y tolak 60 per X tolak 0 bersamaan negatif 3/2. Bermakna saya bawa 2 ke sana dan X ke kanan. Dia jadi 2 Y tolak 60 sama dengan negatif 3X. Ataupun 2Y tolak 120 bersama dengan negatif 3X. Ataupun saya bawa yang ini ke kiri, 120 ni saya bawa ke kanan, dia jadi 3X tambah 2Y bersamaan dengan 120. Jadi ini adalah persamaan garis lurus tu. Persamaan garis lurus. 3X tambah 2Y sama dengan 120. Jadi saya letakkan di situ. Persamaan garis lurus. Ini adalah 3X tambah 2Y bersama dengan 120. Jadi rantau di bawah ni, rantau yang di bawah ni apa dia? Rantau di bawah tu sudah tentulah 3X. Saya guna pen hitam lah kot bagi nampak clear sikit.
3x tambah 2y mestilah kurang atau sama dengan 120. Okey, setakat ini siapa boleh faham atau nak masa sikit ataupun apa-apa nak tanya bagi saya clarify lagi tak? Saya perlukan masa, cikgu. Nak Okey, dia untuk cari persamaan garis lurus boleh tak? yang tu okey, cikgu. Mula sekali kita cari nilai M dia. Keturunan dia. -3/2. Kemudian kita pilih saja mana-mana titik pada garisan itu untuk mencari persamaan garis lurus tu. So lepas tu dapatlah kita persamaan garis lurus tu dulu. Ketaksamaan dia belum lagi. Okey, saya tunjuk balik apa tu. Macam mana saya cari persamaan garis lurus. Sorry. Y tolak 60. Saya ambil koordinat 060 tadi. 060 tadi kan. Jadi ini Y. Ini X Jadi Y tolak 60 per X tolak 0 bersamaan -3/2. -3/2 ni adalah nilai keturunan. So dapatlah saya persamaan garis lurus. Ada yang tak faham? Faham cikgu. Okey, boleh Faham, cikgu. Okey, Magat dah okey dah. Akhir dengan Amar okey ya, Amir? Ya? Okey, cikgu. Alright. So, itu belum lagi menjawab soalan B. Sebab jawapan soalan B ni dia suruh tuliskan kekangan tersebut dalam perkataan. Ya. Bukannya dalam bentuk ketaksamaan, tapi dalam perkataan. Dan dia mengatakan bahawa ini adalah masa penyediaan. Masa penyediaan. Jadi kita kena letakkan masa penyediaan tu dalam dia punya jawapan dia. Okey, jadi itu dia punya ketaksamaan. Jadi kita ringkaskan jawapan untuk soalan B. Okey, dia punya ketaksamaannya adalah 3x tambah 2y kurang atau sama dengan 120. Bermakna dia punya dalam perkataan kekangan itu ialah jumlah masa penyediaan. Penyediaan bunga ros dan anggerik. Bunga ros dan bunga anggerik adalah selebih-lebihnya 120 tau, 1200 minit. Okey, yang ini tadi walaupun 3x tambah 2y 120, tapi asalnya kita apa tadi kita buat asalnya ialah sekejap saya benar confuse dah. Ini 40. Dia ni 1200 minit. Sekejap, tapi saya kena bagi rationalize sikit kat sini sebab saya nak kena tahu macam mana nak explain kat korang ini jawapan dia tau. Ini jawapan dia. Selebihnya 1200 minit. Walaupun di sini tulis 120, kenapa kita kena tengok pada koordinat dia. Jadi iaitu 060 dan juga 40 kosong tadi. Betul ke 40 kosong? Ya, 40 kosong 60 kosong. Cuba kita tengok koordinat di 60. Kalau di sini maknanya X bersamaan kosong, Y bersamaan dengan 60. Kalau kita masukkan balik dalam persamaan ini, kita akan dapat 3 darab kosong tambah 2 darab 60. Iaitu 120. 120. Betul lah 120 120.
120, bukan 1020 minit lah kot. Sekejap bagi saya betulkan balik Kemudian yang ni pula, X bersama dengan 40, Y bersama dengan kosong. Bermakna 3 darab 40 tambah 2 darab kosong. Jadi 120. Betul juga. Macam mana saya nak cakap dia 1200 minit memang 120 minit. Memang 120 minit lah. Sorry. Saya buat silap. Memang 120 minit. 120 minit. Bukan 1000, bukan 1000, bukan 100. Bukan 102, bukan 1200 tapi 120 minit. Itu jawapan dia. Mari saya cek balik dengan buku teks Saya tak mau saya bagi jawapan yang silap pula. Mana buku teks? Contoh 5 mana dia? Contoh 5. Oh ni cek 8. Contoh 5 ni dia. Oh, jawapan dia kata maka jumlah masa menghasilkan dua-dua jambak bunga tersebut sekurang-kurangnya ada 2 jam. 2 jam. 2 jam tu 120 minit lah. Jadi betul lah. Bukan 1200 minit tapi 120 minit. Jadi betul lah 120 minit. Saya sendiri dah confused pula dah. Alright. Selebih-lebihnya betul ke tak? Selebih-lebih maksudnya paling tinggi pun adalah 120 minit. Itu maksud dia. Sebab itulah bukannya sekurang-kurangnya tapi selebih-lebihnya. Jadi ini dia perkataan-perkataan yang perlu kita tulis. Selebih-lebihnya ataupun kita kata tidak lebih daripada. Tidak lebih daripada 120 minit. Ataupun dalam buku tu tulis 2 jam. Boleh jugalah. Okey. Dengan penjelasan yang agak kelang kabut tadi tu boleh faham tak? Boleh faham tak? Boleh faham. Saya confuse kat selebih-lebihnya. Selebih-lebihnya tapi tidak lebih daripada. Bolehlah gunanya. Antara dua-dua ni pun boleh. Masalahnya dalam bahasa Melayu kita jarang guna perkataan selebih-lebihnya. Itu dia masalah dia. Kita biasa guna perkataan sekurang-kurangnya. Selebih-lebihnya tidak wujud dalam kita punya perbualan harian. Jadi itu jadi masalah dia. Tapi dalam matematik selalu digunakan perkataan selebih-lebihnya. Kalau tidak suka perkataan tu kita guna tidak lebih daripada pun boleh juga. Dia membawa maksud yang sama. Dan tengok juga satu perkara. Garisan ini garis solid line tau. Bukan garisan putus-putus. Itu akan memberikan makna yang berbeza. Kalaulah garisan tu putus-putus, ketaksamaan ni dia pun jadi kurang daripada 120. Bukannya kurang atau sama. Kalaulah kurang daripada 120, kita tak boleh lagi menggunakan tidak lebih daripada ni. Dah tak betul lah. Kita kena cakap dia punya perkataan dia ialah kurang daripada. Kurang daripada 120 minit. Bermakna dia tak boleh sama dengan 120 pun. Dia mesti kurang daripada 120 minit. 119 minit okey. 120 minit tak boleh. Lebih daripada tu pun tak boleh. Okey, boleh faham tak? Boleh faham juga. Boleh faham? Boleh je. Alright, good. Beres cikgu. Okey. I'm glad sebab saya kelang kabut cerita tadi. Kadang-kadang susah sikit nak cerita ni. Dalam kepala boleh bermain tapi nak cerita balik pada orang tu dia ada masalah sikit. Takut tersangkut. Takut orang lain tak faham. Okey, jadi settle dah B. Kita tengok seterusnya. Bina dan lorekkan rantau R yang memenuhi ketiga-tiga kekangan menggunakan graf yang sama. Kita bina dan lorek dululah. Okey, saya dah buat dah graf tu. Sekejap ya. Saya buka website dia. Saya buat semua dalam Desmos. Tapi korang jawab soalan tak boleh lah guna Desmos. Kena guna kertas graf lah. Alamak, sekejap. Mana satu ni?
Contoh 4, contoh 6, contoh tadi contoh berapa? Contoh 5. Contoh 5 ni dia. Alright, ni dia. Okey, saya tutup ni dulu. Saya tutup ni semuanya dulu. Yang mulanya ialah kita tengok kekangan yang mana. Y kurang atau sama daripada 2X. Y kurang atau sama daripada 2X. Iaitu yang ini. Ini dia. Y kurang atau sama dengan 2X. Mula-mula kita lukis dulu Y bersama dengan 2X. Okay, saya rasa korang tak ada masalah untuk lukis garisan Y bersama dengan 2X. Garisan lurus, dia melalui asalan. Dan apabila dia kata kurang daripada 2X, bermakna dia sebelah kanan. Kita kena imagine titik, katakanlah titik 50 ni. 50 kosong ni koordinat dia. Jadi X adalah 50, Y adalah kosong. Bermakna Y adalah kurang daripada 2X. 2X adalah 100. 2X adalah 100. Jadi betul lah ruang ini. Bukan sebelah kiri, tetapi sebelah kanan. Okey, semua boleh faham tak X kurang daripada 2X ni? Boleh faham you? Okey, kekangan berikutnya Y adalah lebih atau sama dengan X per 4. Okey, kita tengok balik graf. X adalah lebih atau sama dengan X per 4. Okey, saya turn off dulu graf pertama tadi. Saya tunjuk pada Y lebih atau sama dengan X per 4. Mula-mula kita lukiskan garisan lurus X bersama dengan Y bersama dengan X per 4. Okey, garisan warna hijau ni bermakna dia punya keturunan ialah 1 per 4. Jadi kita boleh pilih saja titik mana-mana titik kata kat sini 40 10. 40 10 kita kiralah dia punya keturunan dia mesti dapat 1/4 punya. Okey, tak susah, dia melalui asalan. Kita pilih satu titik yang lain, katakan titik 40. Kita cari nilai, kalau X 40, Y tentulah 10. Sebab 40 bagi 4 jadi sama dengan 10. Jadi kita sambungkan titik-titik tu. Dapatlah garisan Y bersamaan dengan X per 4. Tetapi dia nak rantau Y lebih daripada X per 4. Jadi kita pilihlah satu titik. Mana-mana titik yang kita nak lah. Katakanlah saya ambil titik 050 ni. Ikut saya ni anak panah. 050. X bersama dengan 0. Y bersama dengan 50. Jadi inilah rantau yang kita nak. Jadi kita lorikkan bahagian atas dia. Okey, yang ni boleh tak? Boleh. Okey, Megat okey. Yang lain okey? InsyaAllah okey. Okey cikgu. Alright. Thank you. Seterusnya. Seterusnya garisan inilah yang dilukis tadi. Iaitu persamaan ketak samaan 3x tambah 2y kurang atau sama 120. Okey. Jadi ini dia. Okey, saya perbetulkan sikit Saya tulis itu 30. 30 tambah 2y sama 120. Jadi samalah garisan yang sama juga. Alright. Okey, di sini. Okey. Yang ni tak susah lah sebab kawasan ni telah pun ditunjukkan dalam soalan tu sendiri. Kawasan yang dilorikkan telah pun ditunjukkan kat sini. Jadi kita ikut sajalah. Dia pintasan X 40, pintasan Y 60, kita buat saja graf tu. Pintasan X 40, ini dia 40, pintasan Y 60. Sambungkan, kita lorik bahagian bawah. Kemudian kita gabungkan ke semua graf. Sebab dia kata apa? Dia suruh buat semua dalam graf yang sama kan. Bina dan lorikkan, tengok balik soalan dia. Bina dan lorikkan rantau R yang memenuhi ketiga-tiga kekangan menggunakan graf yang sama. Jadi itulah dia. Okey. Jadi kita guna graf yang sama, kita dapat kawasan yang bertindan ialah kawasan segitiga ni.
Okey, kawasan 33 ni. Yang tengah-tengah tu lah. Boleh dapat Boleh faham? Faham cikgu. Boleh faham cikgu? Okey. Next, dia kata dia suruh cari apa? Bilangan minimum jambak bunga anggerik jika bilangan bunga ros ialah 30. Jumlah bunga ros, bilangan jambak bunga ros ialah 30. Bunga ros ialah apa dia? Bunga ros ialah X. Kat sini nota saya dah tulis dah. X ialah bilangan jambak bunga ros. Jadi apa kita buat? Kita kenalah lukis garisan X bilangan 30. Sebab X adalah bilangan jambak bunga ros. Jadi X bersamaan 30. Kita lukiskan. Jadi dekat sini lah X dengan 30 kita lukis garisan straight lah. Straight line. Vertical line. Garisan yang mencancang. Okay. So saya pergi balik masuk pada graf tadi. Saya dah pun lukis. Itu dia graf dia. Warna purple tu. Itu garisan 30. Tapi apa yang soalan tu nak? Dia suruh cari bilangan minimum jambak bunga anggerik. Bermakna, dengar sini carefully Bermakna apa yang dia nak ialah garisan lurus tu, saya zoom in garisan lurus tadi tu di dalam rantau ke semua ketaksamaan tu. Tengok ni kawasan segitiga ni. Ini adalah rantau yang dah kita dapat. Kemudian garisan X bersama 30 dia memintas kawasan tu, dia memintas kawasan berlorik tu. Jadi dia soalan dia nak minimum. Berminimum maksudnya berada di sinilah. Kalau dia nak maksimum, ini dua koordinat ni tau. Dua koordinat. Yang bawah 30, 7,5. Yang atas 30, 15. Kalau dia nak yang maksimum, sudah tentulah 15 jambak. 15 jambak bunga anggerik. Kalau dia nak bilangan minimum, sudah tentulah 7,5. Tapi bolehkah kita letak jawapan di 7,5 jambak? Mana ada orang buat setengah jambak bunga? Mestilah dia buat angka yang genap. Bukan angka genap ganjil. Ataupun dia kena round up lah. Kita kena genapkan dia. Bermakna bilangan jambak bunga anggerik berapa? Minimum 8 jambak. Kita tak boleh bubuh 7,5 boleh faham tak tu? Kita tengok nilai yang minimum untuk Y, iaitu 7,5. Nilai maksimum ialah 15. Jadi jawapan dia ialah untuk soalan nombor 1. Saya padamlah ini. Minimum, bilangan minimum. Minimum untuk Y ialah 8 jambak. Okay, boleh faham tak? Boleh cikgu. Okay, lambat sikit nak jawab tu. 8 jambak boleh faham tak? Daripada graf ni, garisan X bersamaan 30, dia akan memintas kawasan yang berlorik. Jadi kita tengok mana kawasan minimum, mana maksimum. Dah pun dituliskan di situ. Point minimum dan maksimumnya. Okey. Yang lain boleh faham ke tak? Kena faham ni tau, sebab nanti nak kena jawab soalan. Kalau tak faham, beritahu tak faham. Megat, okey? Cikgu, kalau daripada yang soalan tu, macam mana kita tak? Daripada kalau kita tak pakai Desmos ni. Kalau tak pakai Desmos, kita lukis graf ni. Dan kita lukislah garisan X bersama 30. Jadi kalau kita lukis, dia akan nampak kelihatan macam ni jugalah. Sama je, dia akan nampak macam ni juga nanti. Tapi janganlah lorik kawasan yang lain je. Hanya lorik kawasan segitiga ni aja. Dan kita kena guna kertas graf. Kita tak boleh lorik. Kita kena lukis. Kita kena plot. Semua ni adalah garisan lurus saja. Jadi kita kena tengok pada kertas graf tu betul-betul lah. Maknanya di sini titik maksimum. Kita tengok sini memang 30. Kita tengoklah Y ni nilai berapa. Nilai Y dia ialah 7,5. Ini 7. Ni susah sikit nak nampak. Okey, sekejap ini titik dia. Sebab ini saya guna Desmos, jadi senang lah sikit kan.
Saya tekan situ suruh nampak dia punya koordinat. Tapi untuk korang kena bacalah paksi Y-nya berapa. Jadi lukisan kena tepat. Lukisan kena tepat. Okey, tengok nilai Y-nya dekat sini dekat arrow tu. Baca betul-betul. 7.5. Tapi 7.5 tak boleh dipilih sebagai jawapan. Sebab tidak ada 7.5 jambak. Kita kena round up. Kita kena bundarkan ke atas. Iaitu 8 jambak. Boleh faham Akil? Okey cikgu. Okey, ada apa soalan yang lain? Ada cikgu. Faham cikgu. Faham ya? Okey, Amar okey. Magat okey, Magat? Okey, cikgu. Alright, itu soalan C1. Soalan C1 dah settle. Okey, tengok soalan C2 pula. Okey, sekejap. Saya kena delete sebab dia kacau. Okey. Boleh tunggu. Okey, soalan nombor 2, baca betul-betul. Jumlah keuntungan maksimum peniaga tersebut, dia suruh carilah. Jika keuntungan bagi setiap jambak bunga ros dan jambak bunga anggerik masing-masing ialah 35 dan 25. 35 dan 25. Okey, bunga ros adalah X lah Ini X, itu Y. So, macam mana kita nak tahu? Nak tahu profit yang maksimum. Jadi kita berbalik. Okey, sekejap Dia nak apa? Dia nak maksimum keuntungan maksimum. Jadi kita kena tengok di mana titik maksimum tu di dalam rantau yang berlurik tu. Jadi kita pergi balik masuk dalam graf. Kita identify di mana titik maksimum. Okey segitiga ni ada 3 bucu Bucu yang pertama ialah pada asalan 0, 0. Bucu kedua ialah ini dia. Ini dia punya koordinat dia nombor perpuluhan. Dan bucu ketiga ialah ini dia. Ini pun titik perpuluhan juga. Okey, mana satu rasanya dia punya nilai maksimum dia pada rantau segitiga ni? Siapa boleh suggest kat saya? Bilangan yang paling banyak jambak bunga lah basically. Bucu yang pertama 0, 0, bucu yang kedua atau bucu yang ketiga? Yang ketiga. Bucu yang ini. Tapi kita ada masalah sikit. Sebab apa? Sebab dia punya koordinat dia nombor perpuluhan. Sebab kita perlu bundarkan dia tau. Kita perlu bundarkan dia kepada nombor bulat. Jadi ada 2 kandidat. Satu ini dia 1734. Satu lagi apa dia? Satu lagi 1833. 1734 dan 1833. Kita tak boleh ambil titik maksimum tu. Kita kena ambil titik yang somewhere, salah satu ni. Jadi yang mana satu tu rasanya? Kita mungkin kena test sikit Okey, 1734 1833. Jadi ingat 1734 betul. Satu lagi 1833. Okey, sekali lagi kena guna kertas graf, kita pilih titik yang mana kita nak. Alright. Saya kembali pada slide. Soalan C2. Soalan C2 profit keuntungan RM35 untuk X dan RM25 kat tadi. RM25. RM25 untuk anggerik. Ini rose. Ini anggerik. Kita ada 2 kandidat tadi untuk maximum point iaitu 1733 kan. 1734 sorry. 1734 dan 1833. Ini 2 ni kemungkinan memberikan profit yang maksimum. Jadi kita try tengok
kita try tengok yang mana satu yang bagi lebih. Jadi 17 darab 35, sebab 17 tu adalah bunga ros, tambah 34, 25. Jadi berapa tu? Guna kalkulator. (17 darab 35 tambah 34 darab 25). Jadi 1445. 1445. Betul ke? 17, 34 Okey, betul. 1445. Okey. 1445. Kita test yang kedua pula. 18 darab 35 tambah 33 darab 25. Dapat berapa itu? Masukkan dalam kalkulator. 18 darab 35. Rasanya yang inilah jawapan dia. Tambah 33 darab 25. 1455. 1455. Jadi mana yang tinggi? 1455 ya. Keuntungan maksima. Keuntungan maksima ialah RM1455. Itu dah jawapan untuk soalan C2. Okey, boleh faham tak? Atau ada apa-apa nak tanya? Okey, boleh faham cikgu. Faham ya? Yang lain? Okey. Faham juga. Alright. Okey, selalunya soalan exam SPM dia tak jadi macam ni tau. Ini mungkin unik untuk buku teks ni lah. Sebab dia maksimum point dia nombor perpuluhan, dia jadi susah. Selalunya titik maksimum dia selalu dapat nombor bulat. Okey, selalunya nombor bulat lah. Elok je nombor dia, ngam-ngam aja. Tapi untuk kes ni dia dapat nombor puluhan. Jadi dia ada dua kandidat. Jadi kita kena cerdik lah memilih yang mana satu. Okey. Ada dua tu. Jadi kita kena test dua-dua value tu. Yang mana satu yang akan beri kita profit yang maksimum. Sebab itulah kita terpaksalah kita test dua point ini. Dan kita cari mana satu yang lebih tinggi. Tapi dalam kes yang selalunya berlaku dalam soalan SPM, kita tak perlu buat ini. Selalunya kita pilih je maximum point, terus bubuh nilai X, nilai Y, kita dapat maximum profit. Okey. Boleh saya bergerak ke contoh berikutnya? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Alright. Ini contoh yang terakhir ya. Contoh terakhir, lepas tu kita ada latihan. Kita buat latihan sebanyak yang mungkin untuk dalam sesi ini. Kalau tak boleh, kita buat sebagai homework lah. Okey, sini. Contoh 6. Sekali lagi, soalan ni memang panjang-panjang. Kita kena pandai untuk untuk summarizekan dia, untuk memudahkan dia dalam bentuk lebih mudah kita faham lah, dalam bentuk table ke, dalam bentuk mathematical statement ke, macam itulah. Alright, sebuah sekolah ingin membeli dua jenis meja, iaitu meja P dan meja Q. Laser pointer. Dua jenis meja P dan Q untuk diletakkan di dalam makmal komputer. Okey. Tak dapat pergi informasi yang penting, dia hanya sebut meja P dan Q saja. Harga bagi sebuah meja P dan meja Q masing-masing adalah RM200 dan RM100. Ini maklumat penting. Kita tulislah ya. Harga. Summarizekan dia. Meja P ialah RM200. Q ialah RM100. Okey, settle. Itu maklumat yang pertama. Luas permukaan P ialah 1 meter persegi. Manakala Q ialah 2 meter persegi. Okey, summarizekan lagi. Luas
P 1 meter persegi. Q ialah 2 meter persegi. Dan sekolah tersebut membeli X buah meja P dan Y buah meja Q. Y, X dan P pula. Okey, jadi saya bubuh sinilah X. Y, ini mewakili bilangan. Supaya tak hilang. Okey. X meja P dan Y meja Q. Pembelian meja berdasarkan kekangan berikut. Okey, kekangan dia ini dia. Dan selalunya dia soalan A dia akan tuliskan 3 ketak sama linear yang memenuhi semua kekangan di atas. Jadi kita buat teruslah. Yang pertama, jumlah luas permukaan meja adalah tidak kurang. Daripada 30 meter persegi. Jumlah luas meja. Jumlah luas meja. Okey. Untuk P adalah 1 meter. P adalah 1 meter. Q adalah 2 meter. Dan bilangan dia adalah X untuk P, Y untuk Q. Bermakna, kita kena cerdik lah. Makna luas dia ialah 1X tambah 2Y. Tapi 1X ni tak payahlah tulis 1. Kita telah berbuat X tambah 2Y sajalah. Tidak kurang daripada 30. Tidak kurang tu maksudnya lebih lah. Lebih daripada 30. Ataupun sama lah. Kalau sama dengan 30 pun, dia bermaksud dia masih lagi menepati tidak kurang ni. Jadi dia mestilah lebih atau sama dengan 30. Okey. Kalau dah dia kata sini lebih daripada kan. Dia kata lebih daripada. Kalau disebut lebih daripada, baru kita kata lebih daripada 30 tanpa ada sama juga. Tapi disebabkan ditulis itu tidak kurang. Dia kata tidak kurang bermakna bolehlah juga bersamaan dengan 30. Kita letakkan situ kesamaan dia lebih atau sama dengan 30. Okey, boleh faham tak ni? Semua? Boleh faham cikgu. Okey, Akil lah Amar okey kot insya-Allah. Okey, next kekangan yang berikutnya. Jumlah wang yang diperuntukkan ialah RM6,000. Okey, maknanya duit ini diperuntukkan pada sekolah RM6,000. Maknanya tak boleh lebih daripada RM6,000 lah. Tak boleh lebih. Kurang tak mengapa. Kurang RM6,000 tak apa. Yang selebih daripada duit tu kita bagi balik pada pihak sekolah ke, bagi pada pihak BG ke, pada siapa-siapa sajalah. Tapi maksimum spend kena RM6,000 saja. Tak boleh lebih daripada itu. Okay. Bermakna dia berkaitan dengan harga meja. Harga meja P ialah 200. Harga meja P 200, meja Q 100. Dan bilangan meja P X dan bilangan meja Q adalah Y. Bermakna persamaan yang kita nak tulis ialah bukan persamaan tapi ketak samaan, iaitu 200X. Sebab itu adalah harga meja P tambah 100Y. Mestilah kurang atau sama dengan 6,000. Jadi ini dia punya persamaan. Inilah dia punya ketak samaan. Tetapi ketak samaan ni boleh direngkaskan, boleh dimudahkan. Kita bahagi semua je dengan 100, dia jadi 2X tambah Y kurang atau sama dengan 60. Jadi ini dia punya ketak samaan dia. Okey, semua boleh faham tak macam mana dapat jawapan tu? Cikgu. Dapat cikgu. Dapat cikgu. Okey. Tak ada soalan Ahmad nak cakap sesuatu tapi saya tak dengar. Dapat cikgu. Alright. Kekangan yang ketiga. Bilangan meja Q selebih-lebihnya. Ini perkataan selebih-lebihnya dah keluar balik dah. Bilangan meja Q selebih-lebihnya ialah 2 kali bilangan meja P. Okey, meja Q ialah Y. Meja
Q adalah Y, measure P adalah X, 2 kali X. Okey, Y dengan 2X, kata selebih-lebihnya. Selebih-lebihnya maknanya dia tak, itu paling banyak lah. Dia mesti kurang atau sama dengan 2X. Y adalah kurang atau sama dengan 2X. Jadi ini adalah kekangan yang ketiga. Settle dah kita soalan A. Okey, boleh faham tak ni? Faham cikgu. Okey, yang lain pun okey ya? Boleh cikgu. Okey, Ammar boleh? Boleh cikgu. Boleh. Okey, good. Alright, satu soalan A. B pula. Soalan B dia kata menggunakan skala 2 cm dengan 10 buah meja pada paksi X dan paksi Y. Okey, sama je. Bina dan lorekkan rantau R yang memuaskan kesemua kekangan tu. Okey, kesemua kekangan tu ya. Jadi korang kena lukislah graf ya. Di sini korang untung tau. Dia dah bagi siap-siap dah. 2 cm kepada 10 buah meja. Masa saya SPM tu dia tak bagi skala ni. Jadi kami yang student ni terpaksalah cari sendiri skala yang paling optimum sekali. Kena cerdik-cerdik lah. Masa sekarang ni dia dah bagi tahu skala dah siap-siap. Buat je. Okey. Okey, macam biasa saya tak lukis pun ni. Saya buatkan dalam Desmos. Ni contoh 6. Ni dia. Sekejap. Ni dia. Ni dia. Contoh 6. Mana dia? Ni bukan. Ini contoh 5. Ni dia. Contoh 6. Open graph. Alright. Saya turn off dulu semua sekali. Kita start daripada kekangan pertama. Pada kekangan pertama tadi. Kekangan pertama ialah X tambah 2Y lebih atau sama dengan 30. Jadi kita lukislah graf X bersama dengan 2Y bersama dengan 30. Okay. Lukis satu garisan. X tambah 2Y sama dengan 30. Carilah nilai X dan Y. Maknanya saya tulis sini sekejap lah. Kalau X bersama dengan kosong, bermakna 2Y adalah 30. 2Y bersama dengan 30 bermakna Y adalah 15. Kalau Y bersama dengan kosong, X bersama dengan 30. Jadi pintasan X adalah 30, pintasan Y adalah 15. Pintasan X 30, pintasan Y 15. Mudah saja. Sambungkan je dua titik tu, dapatlah. Okey, kita tengok pada Desmos. Macam mana bentuk dia. Ini dia. Itu dia. Pintasan X 30. Ini dia. Pintasan X 30. Dan pintasan Y adalah 15. Itu dia. Sambungkan. Dapat garisan dia. Tetapi yang dia nak sekarang ni kawasan yang berlorek. Iaitu lebih daripada 30. Kita test dengan titik kosong. X tambah 2Y. X pun kosong, Y pun kosong. Dia jadi kosong. Jadi kosong tidak mungkin lebih dari 30. Jadi rantau yang perlu kita lorek adalah rantau atas. Jadi ini dia. Rantau atas yang dikendaki tu. Okey, boleh faham semua? Faham cikgu. Okey. Jadi ini graf ketaksamaan untuk kekangan yang pertama. Okey, kita tengok yang kedua pula. Okey, kalau tak faham bagi tahu Alright, yang kedua ni 2X tambah Y bersama dengan 60. Itu garisan yang kita nak lukis. 2X tambah Y bersama dengan 60. Okey, kita sekali lagi kata X bersama dengan kosong. Jadi Y bersama dengan 60. Ini pintasan Y. Y bersama dengan kosong. Bermakna 2X bersama dengan 60. Jadi X bersama dengan 30. Jadi pintasan X 30, pintasan Y 60. 30, 60. Ini dia. Pintasan X 30. Ini dia. Pintasan Y 60. Itu dia. Sambungkan saja dengan pembaris.
Kemudian kita nak tengok di mana kawasan kita nak lorek, belah kiri atau kanan. Jadi kita gunakan titik 00 sekali lagi. Asalan 00. 2x tambah y. Dua-dua pun kosong, x dengan y jadi kosong, jadi nilai jadi kosong. Kosong tu kurang daripada 60. Jadi itulah kawasan yang kita lorek, warna biru ni. Okey, boleh faham? Boleh faham juga. Alright. Turn off balik. Kita tengok kekangan yang ketiga. Kekangan 3 ialah y kurang daripada 2x. Tadi kita kena lukis y bersama dengan 2x. Dia melalui asalan. X kosong, y pun kosong. Kalau x 100, y 200. Jadi kita sambungkan asalan dengan titik 100, 200. Bolehlah. Dapatlah. Okey. Okey, tengok balik. Ini dia. Okey. Kalau x sama dengan 20, y jadi 40. Jadi inilah dia garisan dia. Tetapi dia punya ketaksamaan, dia kata y kurang daripada 2x. Y kurang daripada x, kita pilihlah titik yang mudah. Katakanlah titik 10 ni. X bersama dengan 10. Jadi 2x bersama dengan 20. 2x bersama 20. Tapi y adalah kosong. 20 adalah lebih daripada kosong. Jadi sudah tentulah kawasan yang kanan ni kawasan yang perlu kita lorekkan. Okey, ini boleh faham? Faham juga. Yang lain semua faham? Oh, ya. Okey, jadi kita gabungkan tiga-tiga tu. Bila kita gabungkan, kita dapat kawasan yang berlorek ialah kawasan yang paling gelap sekali, iaitu kawasan segitiga ni. Segitiga tengah-tengah ni. Itu dia kawasan yang berlorek. Yang lain tu tak boleh lorek lah. Lorek kawasan yang bersegitiga ni saja. Okey. Boleh faham Faham juga. Oh, ya. Okey, siap dah soalan B. Tengok C. Berdasar graf yang dibina di B, cari julat bagi bilangan meja P. Julat bagi P, makna julat bagi X lah. X. X. Sebab P, bilangan meja P adalah X. Jika bilangan bilangan meja Q yang dibeli ialah 10 buah, bermakna kita kena lukis Y bersama dengan 10. Okey, meja Q ni Y. Dia suruh cari julat. Julat bagi X lah maknanya. Julat bagi X bila Y bersama dengan 10. Jadi kita lukislah garisan Y bersama 10. Yang mana merentas kawasan yang berlorek tadi tu. Okey, pergi balik pada Desmos. Jadi Y bersama 10 saya lukis kat situ. Ni dia Y bersama 10. Dah nampak warna garisan warna purple tu. Jadi julat dia antara 10 dan juga 25-10. Bermakna julat X ialah 10 ke 25. 10 ke 25. Mana kita tuliskan jawapannya. Sekejap, mana dia. Kita tuliskan jawapannya. Iaitu 10-25 kan. Bermakna X 10-25. Dapat jawapan dia. Untuk soalan C1. Okey, boleh faham? Faham juga. Oh, ya. Alright, good. Okey, pastikan faham sebab kita ada latihan. Soalan kedua, soalan yang terakhir. Ini contoh yang terakhir untuk bab 7 ni. Bilangan maksimum murid yang boleh menggunakan meja tersebut pada masa tertentu jika meja P dapat menampung 4 orang. Okay, P ni X Bilangan dia X. Sebuah meja P bermakna bila X adalah 1, muridnya 4 orang. Okay. Dan sebuah meja Q, Y pula, dapat menampung 8 orang.
Dia nak cari bilangan maksimum. Maknanya kita kena cari 4X tambah 8Y lah. Okay. Sebab 4 orang pada meja P. Dan 8 orang meja Q. Maknanya 4X tambah 8Y. Kita kena lukis garisan 4X tambah 8Y bersama dengan K. Kita tak tahu nilai K itu berapa lagi. Okey, setakat ini boleh faham? Setakat tu boleh faham, cikgu? Boleh faham. Alright. Jadi kita pilihlah nilai K yang sesuai. Kita lukis garisan tu. Alright. Okay, garisan tu ialah kat sini. Nilai K dia saya boleh ubah-ubahkan. Yang Y bersama 10 saya boleh turn off dah. Itu dia. Nilai garisan 8X tambah 4X tambah 8Y itu dia. Okay. Jadi kita boleh pilihlah mana-mana nilai K yang bersesuaian. Bersamaan 100. Kata K bersamaan 100 dia jadi macam ni. Garisan warna hitam tu. Nampak macam dia parallel dengan garisan warna merah tu. Garisan sama dengan X tambah 2Y. Parallel. Nampak selari. Dia selari dengan tu. Okey, sekarang kita cuba lukis garisan tu pada setiap bucu. Maknanya bucu pertama dan kedua tu sama dengan situlah. Dah dapat 2 bucu dah. Bucu tu 6, 12 dan 30, 0. Okey. Jadi ini mewakili bilangan minima lah rasanya. Bilangan minima lah. Bilangan minima murid. So, sudah tentulah bilangan maksima terletak pada yang ketiga tu. Bucu yang ketiga tu. Bucu tu. Kita take note dia punya koordinat dia. Koordinat dia dah 15, 30. 15, 30 adalah dia punya koordinat. Jadi kita tulis dulu titik maksima 15, 30 kan. Titik maksima ialah 15, 30. Betul ke? Saya nak check sekali lagi. Kadang-kadang saya ni terlupa. 15, 30. Okey, betul. Okey. Jadi bilangan maksimum murid. Bilangan maksimum murid ialah gantikan saja X dengan Y itu dengan 15, 30. Jadi 4X 15 tambah 8, 30. Sama dengan guna kalkulator. 300. Thank you. 300. Tak perlu saya berbual dengan kalkulator. 300 orang murid. Jadi itulah dia jawapan dia. Okey, boleh faham? Faham cikgu. Dapat, cikgu. Dapat. Very good. Jadi itulah dia topik pengatur caraan linear. Selalunya digunakan untuk kita mengoptimumkan bilangan pelajar, mengoptimumkan keuntungan, untuk meminimalkan bilangan pekerja, meminimalkan waktu pengeluaran dan sebagainya lah. Apa tu? All in all selalunya digunakan untuk perniagaan, untuk kita maksimumkan kita punya income. Okay? Tak ada siapa nak buat bisnes nak income yang kurang. Jadi kita perlu dengan semua kekangan yang ada. Dengan bilangan pekerja yang limited, dengan modal yang limited, dengan jumlah luas kilang contohnya yang limited, kita nak memaksimiskan profit. Jadi inilah dia, kita gunakan pengatur caraan linear untuk mencapai objektif untuk jadi lebih kaya. Lebih kurang macam itulah. Okey, kalau dah faham, kita ada latihan kendiri 7.2. Ada 2 soalan yang lebih kurang panjang macam tadi jugalah. Dia perkataan ayat-ayat yang berjela-jela, kita kena permudahkan dalam bentuk matematik dan selesaikannya. Dan kita kena guna kertas graf. Untuk soalan macam ni memang kena kertas graf.
Dan saya tak pasti berapa lama selalunya soalan ni diperuntukkan. Ada 20 minit kot rasanya. 20 minit, 30 minit macam tu lah kot. Saya dah tak ingat dah. Soalan SPM ni rasanya 15 minit, 20 minit kot rasanya. Mungkin. Jadi kena tak boleh banyak berangan lah. Okey. Okey, teruskan. Semua orang cuba guna kertas graf. Kita ada masa 15 minit saja. So tak mungkin kita boleh habis. Kita ada 2 soalan di sini. Ini soalan yang pertama. Soalan kedua sudah pastinya buat kat rumah. Soalan pertama ni kita cuba capai setakat mana yang boleh. Paling kurang pun kita cuba dapatkan ke semua ketaksamaan tu. Ketaksamaan linear tu kita dapat list down. Paling kurang. Okey, teruskan Sebuah institusi menawarkan 2 kursus perniagaan, iaitu kursus pengurusan dan kursus kewangan. Kursus pengurusan ada X orang. Bidang peserta. Kursus kewangan Y orang. Alright, good. Kekangan ada 3. Teruskan. Okay, siapa dapat ketaksamaan yang pertama bagi tahu saya. Kekangan yang pertama Siapa dapat yang pertama sekali bagi tahu. Saya nak tulis. X tambah Y Kurang daripada 80. Okey. X tambah Y kurang atau sama Ya, cik. Sebab dia kata sebut tidak melebihi. Dia bukan kata kurang dalam 80 tapi tidak melebihi. Maknanya atau sama dengan 80. Okey, good. Itu ketaksamaan pertama. Betul tu. Yang kedua pula. Bilangan peserta kursus kewangan tidak melebihi 4 kali bilangan peserta kursus pengurusan. Tidak lebih. Y kurang atau sama dengan 4X. Sama juga saya dapat. Megap mendapat juga. Y kurang atau sama 4X. Sama. Okey. Betul? Dia kata tidak lebih. Tidak lebih maknanya kurang lah. Tidak lebih tu maksudnya kurang daripada X, tetapi boleh juga sama. Okey, good. Okey, kekangan yang ketiga pula. Oh, by the way, Amar dengan Akil boleh tak? Saya dapat feedback daripada Ulia dengan Megat saja. Boleh je kau. Dapat beres. Alright, Amar dapat. Akil? Dapat cikgu. Dapat. Okey, Akil pun dapat juga Okey, kekangan 3 pula. Bilangan peserta kursus kewangan mesti melebihi bilangan peserta kursus pengurusan. Sekurang-kurangnya 10 orang. Wow, okey, ini tough sikit ni. Ini tough. Kekangan 3 ni tough sikit. Kena betul faham bahasanya. Tolak cikgu. Kalau dia mesti melebihi satu benda tu, dia kena tolak guna satu benda tu. Oh, Okey. baru nampak itu. Apa yang tolak apa tu? Maksudnya Y Y tolak tolak X. X. Y tolak X. So balance dia at least 10. So Y tolak X lebih atau sama dengan 10. Lebih atau sama dengan 10. Very good. Dapat pun. Semua kekangan dah dapat. Okey, sekarang ni soalan A dah siap. B, lukis graf. Ini lambat. Kita ada 10 minit.
Bina dan lorekkan rantau R yang memenuhi kesemua kekangan tadi tu. Okey, dah siap, nanti snap gambar hantar ke grup. Hantar ke WhatsApp grup. Dengan berbaki ada 11 minit, 10 minit. Hopefully bahagian graf ni, lukis graf ni spend jangan lama sangat lah. Takut sebab takut terlebih masa nanti. Spend 5 minit kot maksimum. Lukis semua garisan lurus tu, cari dia punya kawasan yang perlu dilorekkan tu. Dan tindankan ketiga-tiganya tu. Selalunya dia jadi bentuk segitiga. Selalunya. Tapi tak semestinya. Tidak semestinya. Tapi selalunya segitiga. Kadang-kadang boleh jadi segi empat juga tau. Okay, Ulia dah hantar. Oh, Ulia. Ulia punya skill untuk X dengan Y tak sama Sebab dia kata sini 2 cm kepada 10 orang serta pada kedua-dua paksi X, kedua-dua paksi. Tapi nampak macam Ulia punya paksi X ni 2 cm kepada 20. 2 cm kepada 20. So tidak menepatilah pada skala yang soalan ni bagi. Paksi Y dah betul, 2 cm kepada 10. Paksi X tu tak betul. Mungkin tak cukup ruang ke apa? Okey. Tak apa, saya check lagi yang lain. Selain daripada skala tu yang tak tepat tu, nampak garisan. Oh, Ulia tak lorek kawasan? Saya tak nampak kawasan lorekan. Saya tak nampak lorekan dia. Tolong lorekkan garis dia punya rantau dia, rantau R dia. Garisan yang pertama X tambah Y sama 80 tu betul. Y sama dengan 4X. Y sama dengan 4X 10. Garisan Y sama 4X betul juga. Kemudian Y tolak X 10. Itu pun betul. Garisan semua betul dah. Okey, sekejap saya tunjukkan graf dia sekejap ikut skrin. Mana dia WhatsApp saya? Ni dia. Okey, ni dia. Skala dia untuk paksi X dia tak betul dia nak 2 cm untuk 10 orang. Y dah betul. Garisan ni semua betul lah. Hanya rantau dia tak lorek betul-betul. Okey, so Ulia yang skill tu tak payah dibetulkan. Saya hanya bagi feedback saja. Lorekkan kawasan dia. Okey, teruskan. Sekarang dah pun pukul 5. Tak apa, yang lain hantar lu graf kalau siap. Okey, Ulia dah hantar dah. Mana dia? Tu kawasan lorek tu betul, Ulia. Good job. Okey, teruskan. Teruskan soalan C. Itu dah okey dah. Hanya skala tu je lah Skala tu perbetulkan nantilah. But not now. Oh, ada Megat bagi dah. Oh, Megat tak guna kertas graf. Ketidakan kertas graf itu. Tak ada kertas graf. Okey, kalau tak ada kertas memang susah sikit. Nampak macam betul kawasan tu. Tapi bila tak ada kertas graf ni, dia tak boleh nak baca nilai. Tak tepat. Tak baca nilai, tak dapat nak baca. Jadi dia susah nak jawab soalan C tu susah lah. Bukan setakat susah, memang tak boleh lah. Basically, memang tak boleh. Sebab tak ada kita graf. Kalau tak ada, cuba print apa yang saya hantar itu.
Kalau ada printer lah. baik, saya lupa cikgu ada bagi. Saya ada bagi hari tu. Printkan saja. Kalau ada printer Baik. lah. Kalau tak ada Baik. printer, kena pergi kedai stationery lah beli. Baik. Okay, so far yang dah buat graf, Ulia dengan Megat. Okay, setakat itu saja. Sekarang dah 55 minit. So, ini kita treat dia sebagai homework lah. Tapi janganlah tangguh-tangguh kerja. Lepas kelas ni, mungkin pergi solat asar sekejap. Lepas dah solat asar, sambung balik. Paling tidak pun soalan nombor 1. Nombor 2 tu boleh buat malam ni ke atau esok. Kemudian hantarkan dia punya jawapan dia melalui WhatsApp. Okay, boleh? Baik, cikgu.